Okey, terdahulu kalau kita tengok apa orang kata, dua adun Kelantan mahu saman Menteri Besar, dua adun pembangkang di Kelantan menuntut permohonan maaf daripada Menteri Besar Muhammad Nasruddin Daud susulan kenyataannya yang mendakwa mereka menentang perjuangan Islam. Adun Kota Lama Dr. Hafizah dan adun Galas Muhammad Syahbuddin Hashim memberi tempoh 7 hari kepada Nasruddin dan tindakan mahkamah akan diambil sekiranya dia gagal berbuat demikian. Kegagalan Menteri Besar melaksanakan permohonan maaf secara terbuka mengundang kepada tindakan undang-undang iaitu saman sivil. Kita tidak boleh berkompromi dan membiarkan ucapan serta budaya pemecahan umat berterusan dalam negeri ini. Sebagai Menteri Besar, sewajarnya pendekatan perpaduan dan penyatuan menjadi pilihan berbanding tuduhan melulu serta menyemai benih-benih keliru, katanya. Okay, now ini saya dah baca tadi. Baik, kita bahaskan. Dia kata, kita tengok kenyataan Menteri Besar tadi. Dia kata, kenapa koyak? Saya sebut perjuangan Islam. Saya tak kata lawan Islam. Okey. Now, kita bandingkan perkataan itu. Dia kata bahawa dua orang adun ini menentang perjuangan Islam. Okey. Saya try cari video dia kalau jumpa. Okay, saya jumpa video dia. Kita dengar sama-sama. Kan orang kata saya fitnah pula kan. Okay, jangan tuan ucap terima kasih banyak-banyak pada rakyat Kelantan ni memberi sokongan kepada perjuangan Islam. Alhamdulillah, orang muda bersemangat. Orang tua tu sokong muda, sokong perjuangan Islam. Orang muda pun sokong. Alhamdulillah, sehingga tinggal 2 kursi. 2. Tak apalah, kena ada juga takut orang nak tengok lagu mana. Nah ni. Hak lawan perjuangan Islam lagu mana. Jadi kuih-kuih rakyat boleh tunjuk. Hak 2 tu. Hak takut orang nak tengok lagu mana. Nah ni. Hak lawan perjuangan Islam lagu mana. Jadi kuih-kuih rakyat boleh tunjuk. Hak 2 tu. Tonton dengar So dia kata kat sini yang lawan perjuangan Islam. Saya sebut perjuangan Islam. Saya tak sebut lawan Islam. Inilah umpama kan. Umpama macam ni lah. Saya sebut bodoh, saya tak kata bangang. Faham tak maksud dia? Tak, lawan perjuangan Islam tak ada beza ke dengan lawan Islam? Perjuangan Islam ada beza ke dengan lawan Islam? Sebab itulah kepada Menteri Besar Kelantan, lain kali belajar habis dulu jangan tak tahu Menteri Besar Kelantan belajar tak habis. Tak tahulah kalau lepas ni dia ada ambil degree kan. Ada kan ambil degree lepas tu? Tak ada. Dia tak habis belajar. Di second year dia balik. Betul tak nak petikai? Kita petikai lah. Tuan-tuan, kita nak cerita macam ni. Dia bercerita tentang nak tengok orang yang menentang perjuangan Islam. Perjuangan Islam. Dia tak kata perjuangan PAS. Kalau dia kata perjuangan PAS, betul lah kita kata bahawa apa orang kata bukan menentang Islam. Kita faham. Perjuangan PAS, betul lah dia kata saya sebut perjuangan PAS, bukan saya kata perjuangan Islam atau menentang Islam. Itu betul lah. Tapi bila disebut perjuangan Islam, seolah-olah dia kata menentang Islam. Jadi adakah Nasruddin Daud ni, Menteri Besar Kelantan sekarang ini,
nak mengatakan bahawa perjuangan PAS bukan perjuangan Islam, atau perjuangan Islam disebut oleh Nasruddin Ahmad itu bukanlah Islam. Adakah itu maknanya? Adakah itu maksud dia? Adakah itu perkara yang dibawa dalam isu ini? Ataupun dia hanya nak berdalih sebab dia sudah terlepas cakap? Dia kena minta maaf ni tuan-tuan. Dia ada 7 hari untuk minta maaf. Kalau saya fitnah dia, saya tak ada masalah. Kalau benda tu faktanya benar, benda dinyatakan sebaliknya, saya akan minta maaf. Tapi sekarang ini, sanggupkah Nasruddin Daud dipanggil sebagai Singapah ni, nak sanggup untuk tundukkan ego dia dan memohon maaf kepada dua Adun Galah dan Kota Lama kerana dikatakan mereka menentang perjuangan Islam? Kalau tidak, maka beliau akan disaman dan dibawa ke mahkamah. Implikasi dia apa, tuan-tuan? Implikasi dia adalah kalau dia dibawa ke mahkamah, dia kena membuktikan satu perkara saja. Bahawa benar bahawa dua adun ini Galas dan juga Adun Kota Lama ini menentang perjuangan Islam. So pertama dia kena define apa itu perjuangan Islam. Dia kena define perjuangan Islam itu apa. Dan kedua, dia kena tunjukkan secara zahir, secara bukti bahawa mereka memang ada melakukan aktiviti yang menentang perjuangan Islam tersebut. Yang inilah yang dia akan kalah di dalam mahkamah nanti. Di dalam defamation, di dalam saman fitnah, kaedah untuk menang saman fitnah itu adalah dengan membuktikan bahawa apa fakta yang diucapkan di itu adalah benar. Itu kaedah dia. So kalau sekiranya Nasruddin Daud ini tidak berjaya nak menunjukkan bahawa benarlah dua adun ini menentang perjuangan Islam, maka dia kena bayar saman. Dia akan kalah saman dan kena bayar saman. Bukan setakat itu, tuan-tuan, ni kita kena ingat Sanusi pernah kalah saman. Orang PAS ramai kalah saman. Membawa cerita saya awal tadi berkenaan dengan Syiah. Saya tak kata Nasruddin Daud tu orang Syiah, tak, jangan salah anggap. Saya kata bagaimana pemikiran perjuangan Syiah itu sudah masuk ke dalam PAS. Ini bukan perjuangan Islam, tuan-tuan. Ini adalah perjuangan Syiah. Ini adalah satu bagaimana menusupnya cara fikir dan ideologi Syiah ke dalam PAS sehingga mereka menganggap dan menyalutkan dia kepada inilah Islam. Saya bagi contoh, kawan saya baru-baru ini, Fakrul, dia berdebat dengan seorang wakil PAS daripada Pahang kot. Saya tengok peribadahan wakil tu. Dia kata apa? Dan ini merupakan pandangan majoriti pimpinan-pimpinan dan juga pengikut-pengikut di dalam PAS. Dia kata apa? Dia kata bahawa perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir. Dia kata perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir. Kalau tuan-tuan cuba fikir implikasi apa yang dia ucapkan itu. Kalau dia mengatakan perlembagaan kita adalah perlembagaan kafir, seolah-olah dia telah menolak ke semua sistem kita, termasuk sistem beraja dan sistem agung kita. Dan ada satu ucapan lain oleh Ustaz PAS ni juga mengatakan bahawa ulama warisatul anbiya, ulama adalah pewaris Nabi. Sebab itulah ulama lebih tinggi daripada sultan, ulama lebih tinggi daripada agung, katanya. Jadi pemikiran-pemikiran begini saya risau. Dia mula tanam di dalam masyarakat kita. Akhirnya masyarakat kita akan berfikir kita dah tak perlukan lagi sultan. Kita tak perlukan lagi agung. Tersebar baru-baru ini gambar fitnah berkenaan dengan anak salah seorang bakal pewaris tahta negeri. Saya tak nak sebut negeri mana. Dengan keadaan-keadaan yang tidak senonoh. Disebarkan. Dan dia kata inikah dia pembawa agama Islam di dalam negara kita. Saya kata they are moving slowly towards that, tuan-tuan. Diorang sekarang ini bergerak perlahan-lahan ke arah itu. Pertama, dikafirkan kita. Dikafirkan orang yang menentang dia. Dikafirkan perlembagaan kita. Kerana apa? Nanti rakyat akan kata, lah, perlembagaan ini kafir. Kita kena tukar kepada perlembagaan Islam yang sebenar. Tidak ada perlembagaan Islam. Yang ada perlembagaan yang dia sendiri akan buat. Yang nak buat perlembagaan tu nanti dia lah. Mana ada dalam Al-Quran, inilah dia dustur, inilah dia perlembagaan. Tak ada. Yang dimaksudkan oleh Al-Quran, dimaksudkan oleh hadis, selagi mana perlembagaan, selagi mana undang-undang, selagi mana tata cara pemerintahan dan pentadbiran itu tidak bercanggah dengan Islam, maka itu diterima oleh Islam.